maka saugianya atas orang yang mempunyai akal bahawasanya membanyakkan daripada menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hal keadaannya menghadirkan dengan hatinya, maka barang yang meliputi atasnya barang daripada aqaid iman hingga bercampur maknanya makna la ilaha illallah dengan dagingnya dan darahnya, maka bahasanya dilihatkan baginya daripada beberapa rahsia dan beberapa ajaib yang pelik-pelik, iaitu kerajaan Allah. InsyaAllah ta'ala akan barang yang tiada masuk di bawah kehinggaan, dan dengan Allah ta'ala beroleh taufik tiada Tuhan yang lain daripada Allah melainkan Allah ta'ala juga. Maka adalah kita tahu besarnya perkataan la ilaha illallah, maka perbanyakkanlah kita sebut. Aksiru min qauli la ilaha illallah, Nabi kata. Sebut sama ada pada lidah ataupun pada hati. Kita tidak berkesempatan sebut la ilaha illallah pada lidah, kita sebut pada hati. Belang-belang naik motor, la ilaha illallah dalam hati, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak? Ada orang yang kalau tak memberi lala, dia buat keluar sebeh. Kalau tak ada buah sebeh jadi lala, jadi tak ingat. Ada sebeh tangan jadi ingat. Pertolongan bagi dia buah sebeh tu. Nak? Sebut biar banyak. Tidak memada dengan 100, tak memada dengan 1,000,000. Dan tidak diwajibkan banyak. Maknanya berpadang-padang dengan keadaan yang kita. Sebanyak yang kita mampu, itulah yang terbaik. Kalau kita dalam kapur ni kita baca 1,000 sehari, kita yang paling afdal. Tiba-tiba ada seorang tu baca 1,500 pula, dia pula paling afdal. Nah, lepas tu kalau kita tahlil la ilaha illallah ni, bukan ulama tetap 100. Sekali sebut tak apa, 10 kali pun tak apa, 8 kali pun boleh, 4,000 kali pun tak apa. Tapi kalau 4,000 kali lapar perut tunggu. Nah, so saya kata malam ni kita tahlil 4,000 kali sikit, 4,000 kali. Lepas tu kita baca Yasin 40 kali. Menerak situ Tok Bilal. Tak? Jadi tak mesti 100. Tak ada mana kitab pun kata 100. Cuma ulama-ulama dulu. Nah, dia bertahlil kerana nak hadiahkan pahala bacaan tersebut kepada si mati. Nah, jadi perkataan yang paling afdal yang kita sebut sama, iaitulah la ilaha illallah. Inilah zikir yang paling mahal. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang sebenar pada alam ini melainkan Allah Ta'ala seorang sahaja. Banyakkan sebut. Bila kita banyakkan sebut, akhir-akhirnya dia akan jadi daging kita. Maksud jadi darah daging, kita tak perlu lagi nak ingat untuk menyebut. Tapi dia, mulut kita atau hati kita akan sentiasa menyebut. Dia panggil jadi darah daging. Macam budak-budak dia gohik basikal mula-mula, dia dah naik atas hela, atas kosing, dia naik sebelah dulu. Nah, kalau ada batang zaman dulu, dia pegang batang. Nah, dia gohik sebelah dulu. Mana tak duduklah atas kosing, dia pun gohik kaki kanan dengan kiri. Tidak musing kolok kita saja. Krek. Pasal dia tak ingat. Nah, lepas tu dah pandai gitu sebelah, dia pun nak gohik dua belah pula. Dua belah. Faham? Kanan tolak, kiri tarik. Kanan pula tarik, kiri tolak pula. Duk main gitu, kena balik kena lewatin. Dah udah. Akhir dah dia pandai dah, dia tak payah ingat. Duduk atas kosing, jalan halu. Dia tak payah ingat dah macam budak-budak. Kanan dulu, kiri tak payah. Duduk atas kosing, balik kejar. Nah. Gitulah. Maka mula-mula kita ajar duduk saja, sebut la ilaha illallah sekata. Nah, duduk saja sebut 10. Nah, dah ajar sama, lama-lama tak ajar. Macam orang rebah, orang sepak, orang jirik, orang kejut. Nah, dia ajar sama, kalau kejut, kalau sepak, teratuk Allahu Akbar, lambat baru nak ajar. Teratuk Allahu Akbar. Akhir-akhir jadi darah daging. 15 tahun dah. Dah teratuk kejut, teratuk tingnya bunyi Allahu Akbar. Lalu dah automatik. Pasal latihan. Tu panggil darah daging. Cokek ke belakang, Allahu Akbar. Jatuh tu Allahu Akbar. Nah, atas latihan. Ni duk latih duduk. Nah, tengok tu tua kan. Kalau jirik selipar, kalau cokek, kalau jatuh baku, benda apa tu bukan Allahu Akbar. Barang-barang antik dah kira muzium losong. Tak. Siap dengan tajwid pula. Ngaji belak. Nak. Barang-barang ada waktu anak cucu dengar belaka. Nah, butir molek pula.
Masih muka tak malu. Nak balik anak dara berat nanang teru. Anak dara carut dah. Jadi latih. Dilatih. Kejut itu sebut benda tu. Nah. Akhir-akhir jadi darah daging dia. Orang cakap belakang ada apa carut lu. Cakap carut lu. Nah. Artinya apabila adalah qadar kalimah yang mulia itu daripada sebesar-besar pekerjaan yang besar, sawigianya atas orang yang punya akal yang berkendak akan kemenangan dengan barang yang tiada beroleh kebaikan kaifiatkan, iaitu tak boleh nak tunjukkan daripada nikmat bahawa membanyakkan daripada menyebut kalimah yang mulia ini pada tiap-tiap waktu dan atas kelakuan pada hal berdiri dan duduk dan tidur dan berjalan. Yang ini biarlah kita sebut dalam segenap hal dan kelakuan. Hal ni keadaan kita di mana kita berada. Mana dia berada di rumah, berada di surau, berada di tempat kerja, bira patah sebut. Kalau kita rasa orang ramai takut membawa kepada riak, sebutlah nanti. Nah, mulut kita buat cakap, sembang orang lah. Nah, kan duduk depan ramai, Allah ilaha illallah, sudah kerja dah. Nah, jadi orang nak berusang pun payah. Orang tanya apa, la ilaha illallah, berat nanang dah. Nah, tengok keadaan. Ada kalanya kita boleh sebut di mulut. Tak ada orang kita sebut mulut. Kalau ada orang kita sebut di dalam hati. Dan begitu juga pada tiap-tiap kelakuan. Kelakuan duduk, kelakuan berjalan, berkenderaan, tengah berlari, tengah nampak, boleh sebut belaka. Tak syarat kita nak berzikir, nak sebut nama Allah, kena duduk atas surau dah. Nah, duduk mana-mana, di mana-mana. Atas surau boleh, bawah surau boleh. Nah, duduk tepi patah, duduk kat air terjun, di mana-mana sebut Allah. Dalam keadaan duduk. Cuma sunat je menghadap kiblat. Di dalam masjid paling afdal, berpakaian serba putih. Nah, dalam keadaan berwudu. Nah, hak tu sunat. Ada pun hak biasa tak ada masalah.